Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris, MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan dengan topik kita gelombang, pelembapan dan resonans. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, Chris, tadi kita dah tengok pelembapan dan juga resonans, dan sekarang ni kita tengok kaitan resonans dengan kehidupan seharian kita lah. Okey, beberapa saja saya bagi contoh lah. Okey, kalau kita tengok secara umumnya, yang pertamanya aplikasi berkait dengan gitar. Okey, yang Chris mainkan gitar tadi ataupun penyanyi-penyanyi mana yang main gitar lah. Okey, yang kedua, bagaimana saluran televisyen tu boleh dikaitkan dengan resonans, dan yang ketiga, jambatan gantung Tacoma. Okey, apa ketiga-tiga ni kaitan dia dengan resonans? Okey, kita tengok yang pertama dulu gitar. Bagaimana resonans berlaku pada gitar lah. Okey, apabila frekuensi petikan jari kita pada gitar sama dengan frekuensi asli gitar. Yang ini bermaksud gitar mempunyai frekuensi asli dia sendiri. Apabila kita petik je, maka frekuensi yang kita kenakan pada gitar berkenaan, bila dia sama, maka resonans berlaku, maka terhasillah bunyi. Okey, sama ada kalau kita petik frekuensi dia rendah, masih lagi dia berlaku, cumanya perlahanlah bunyi dia. Faham? Bunyinya agak perlahan sikit. Sebab tak ada resonance. Tetapi kalau kita terlebih, itu menyebabkan tali dia putus. Dia melebihi frekuensi asli dia. Okey, yang kedua, bagaimana berkait dengan stesen televisyen? Okey, yang ni kita nak dapatkan frekuensi saluran televisyen, di mana satu komponen elektrik ditetapkan untuk mengalami resonans dengan frekuensi saluran yang dipilih. Yang tu kita cari siaran kita berdasarkan frekuensi yang telah ditetapkan. Contoh TV, apa yang kita nak, maka kita pilihlah frekuensi tertentu. Maka barulah kita dapat siaran berkenaan, sama ada siaran tu jelas ataupun tidak. Kalau kadang-kadang kita, biasanya kalau kita lalu ikut highway, kadang-kadang kita dapat frekuensi. Bila satu-satu tempat tu, frekuensi yang kita tetapkan yang pertama tadi, bila dia tak sama, siaran dah hilang. Betul. Begitu juga dengan telefon kita. Okey, dia ada, kita panggil apa? Tidak ada network, tidak ada rangkaian dia lah. Yang tu dia ada kaitan lah dengan benda ni. Okey, yang ketiga bila kita tengok di sini, di mana di situ saya tulis insiden yang berlaku di jambatan gantung Tacoma. Okey, di masyarakat tu pada 7 November 1940 akibat kesan resonance. Okey, jambatan gantung ni di mana? Apa yang jadi Cikgu? Apa yang jadi? Dia ditiup angin pada frekuensi yang sama dengan frekuensi asli jambatan. Okey, menyebabkan jambatan tersebut runtuh. Okey, untuk lebih jelas lagi, apa kata kita tengok video yang saya sediakanlah. Baik, boleh? Okey, jom kita tengok video yang disediakan. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Secara keseluruhannya dia boleh runtuh lah. Akibat resonans itu? Ya, Chris. Yang tu kalau kita tengok dekat kita punya Malaysia pun ada, kita panggil jambatan gantung. So bila kita lalu, kita cuba elakkan, kita berayung, kita cuba nak ayungkan jambatan berkenaan. Kalau dia punya frekuensi yang kita hasilkan, kalau terlebih ataupun sama dengan frekuensi asli jambatan, mungkin akan mengakibatkan dia, ayunan tu akan berlaku dulu. Sebelum dia terputus tali ataupun dia runtuh. Tapi kalau tak silap saya, sebelum ni ada satu tempat tu yang mana pelancong-pelancong dia terlalu ramai, dia lalu atas jambatan berkenaan dan dia cuba gerakkan jambatan. Biasalah dia nak main-main seperti buaya. Tapi kalau terlebih, yang tu kita tak sedar masa kita buat pergerakan kita tu, kita menghasilkan frekuensi.
Bila frekuensi yang tu sama dengan frekuensi asli pada jambatan berkenaan, yang tu menyebabkan dia berayun, lama-kelamaan bila dah terlebih, dia akan runtuh. Baiklah cikgu, boleh tak kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, iaitu Okey. gelombang, pelembapan dan resonans. Silakan, Okey, cikgu. Chris. Topik kita hari ini membincangkan tentang pelembapan dan resonans. So, secara rumusannya, saya nasihatkan kepada murid-murid di luar sana lah, supaya kena fahamkan apa kaitan pelembapan dengan persekitaran. Contohnya pelembapan dalam, bagaimana ia berlaku, pelembapan dalam, bagaimana dia berlaku, disebabkan oleh geseran udara dan sebagainya. Dan juga resonance, kita bukan 3 saja yang saya terangkan tadi, ada beberapa resonance turut berlaku. Kalau kita tengok contoh bagaimana gelas kaca boleh pecah disebabkan oleh kumpulan kuaya. Yang tu pun sama. Yang tu pun boleh dijadikan sebagai hidupan. Yang tu kita boleh kaitkan dari segi frekuensi asli dan juga frekuensi yang dihasilkan oleh kumpulan kuaya tadi. Okey. Dan cikgu, bagaimanakah prestasi Chris pada hari ini, cikgu? Okey, prestasi Chris kalau keseluruhan. maksimum secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir, pelibatan dalam eksperimen kita buat step by step dia punya kaedah tu, alhamdulillah saya tengok Chris berjaya mendapatkan 5 daripada 5 lah. 5 daripada 5. bintang. Okey, Chris. terima kasih cikgu. Okey, sama Chris. Dan saya juga ingin tanya cikgu, macam mana kita boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini, cikgu? Okey, bahan tambahan dah disediakan oleh KPM, iaitu dekat sumberku. Okey, di situ banyak bahan berkait dengan sains tambahan terutamanya dan juga subjek-subjek lain lah. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Rosnizan untuk kelas yang sungguh interaktif dan sungguh seronok hari ini. Okey, Chris. Dengan itu kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua. Okey.